Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang bersama saya lagi, Amar Sufi Ali. Okay, dalam video kali ni saya nak share kat korang satu topik yang saya rasa sangat-sangat penting. Sebab benda ni sedang berlaku dalam kehidupan saya, dalam kehidupan korang yang menonton, dan dalam kehidupan sekeliling kita hari ni. Satu kisah yang berkaitan dengan satu orang lelaki yang bernama Abu Nasr Sayyad. Abu Nasr Sayyad ni dia satu orang yang miskin dan satu orang yang sangat-sangat susah. Even nak bagi makan kat family dia pun tak ada. Jadi bila dia dah serabut, dah cuba macam-macam, tak jadi. Last kali Abu Nasr Sayyad ni dia pergi jumpa satu orang syekh yang bernama Syekh Ahmad bin Miskin. Jadi Syekh Ahmad bin Miskin ni adalah satu orang tabi'in. Tabi'in ni dia tak sempat jumpa Nabi, tapi dia sempat jumpa sahabat. Jadi lepas Abu Nasr Sayyad ni jumpa Syekh Ahmad bin Miskin ni, dia mengadu kat Syekh, "Ya Syekh, tolong saya Syekh, saya susah, makan tak ada, nak bagi anak bini makan pun tak ada, tolong saya Syekh." Jadi Syekh ni adalah orang yang duduk dengan sahabat. Dalam hadis ada beritahu Nabi SAW ajar sahabat untuk solat minta petunjuk ni, istikharah ni, macam Nabi mengajar dia orang Quran. Nak tunjuk betapa penting tu untuk solat istikharah. Jadi Syekh ni bagi tahu dekat Abu Nasr Sayyad ni, kau solat 2 rakaat, kemudian aku tolong kau. Dia suruh solat dulu, pergi kepada amal dulu, pergi minta Allah dulu, baru datang kepada usaha kita, asbab dunia ni. Jadi lepas solat, Syekh ni bawa dia pergi ke tepi laut. Kemudian Syekh ni suruh dia mancing kat certain tempat. Berkat Syekh tu tunjuk tempat tu, dia mancing, dia terus dapat satu ikan yang sangat-sangat besar. Dia terus jual ikan ni dan beli 1 pinggan daging dan 1 pinggan manisan. Ada pendapat kata dia beli 1 buku roti. Jadi masa dia on the way balik ni, dia sangat excited, dia nak jumpa Syekh ni dan dia jumpa, "Ya Syekh, ini saya dah dapat hasil daripada tangkapan, saya dapat 1 ikan yang besar. Saya jual ikan tu, saya dapat manisan dengan daging. Jadi saya nak bagi salah satu ni kepada Syekh." Jadi Syekh ni kata apa? "Kalau aku tolong kau dengan niat aku mengharapkan balasan daripada kau, nescaya ikan besar tu tak akan keluar." Dekat sini sangat penting guys untuk kita tahu. Hari ni kita belanja member ke, kita tolong orang, selalu kita akan cakap, "Tak apalah, hari ni kita tolong orang, lain hari orang tolong dia. Tak apalah, hari ni aku belanja kau makan, nanti aku datang tempat kau belanja pula aku." Sebenarnya ini satu percakapan yang boleh dikatakan tak ikhlas. Kita buat sebab kita mengharapkan satu ganjaran lain. Jadi Syekh ni kata, kalau dia buat mengharapkan benda ni, nescaya ikan tu takkan keluar, jadi aku tak nak apa-apa. Jadi lelaki ni balik dengan gembiranya nak bagi kepada family dia. Tiba-tiba dia nampak ada 2 orang, satu orang ibu dan satu orang kanak-kanak kecil yang sedang kelaparan dan minta sedekah. Abu Nasr Sayyad ni kata, datang satu perasaan seperti dia ni baru sahaja dapat makanan ataupun ganjaran daripada syurga. Masya Allah. Jadi dia rasa sangat pemurah dan dia terus bagi kepada satu orang ibu dan anak ni tadi. Yelah, dia macam bersyukur gila dapat dan dia bagi semua. Lahirlah satu tangisan daripada ibu dan senyuman daripada anak ni tadi. Jadi lepas dia bagi semua ni, dia balik sampai rumah, syaitan dah kacau dia. Mula-mula tadi dia ikhlas, tapi bila sampai rumah syaitan kacau dia. Bagi buat apa semua? Sepatutnya bagi sikit je, boy. Ikhlas bagi banyak ni tak ikhlas kau dah. Kau nak bagi anak bini kau semua. Syaitan telah masuk dalam hati dia dan telah bisik ada. Ini selalu ulama bagi tahu kita ni kena sentiasa cek amal kita. Sebelum amal, ketika amal dan sesudah amal. Mula-mula kita ikhlas, ujung-ujung tiba-tiba datang satu perasaan tak ikhlas. Ataupun lama bila orang ungkit balik, orang tak puas hati, orang marah kita jadi tak ikhlas. Sebab tu ulama suruh selalu kita luruskan balik, betulkan balik niat kita. Jadi bila dia ni dia cuba cek betulkan balik amal dia, tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Engkau anak kepada Sipolan bin Sipolan, aku ada hutang dekat ayah engkau dengan hutang yang sangat banyak, dan engkau adalah waris yang tinggal buat masa ni. Jadi aku nak bagi semua hutang aku ni kat engkau. Aku yakin benda ni banyak berlaku kat korang. Kita biasa dengar dekah, tiba-tiba member lama call bayar hutang. Tiba-tiba ada orang yang dulu tiba-tiba senyap nak bayar hutang. Mungkin ada yang tengok ni pernah jadi kat dia. Jadi dalam sekelip mata dia terus jadi orang yang banyak duit dan satu orang boleh dikatakan orang paling kaya dalam tempat tu. Jadi Abu Nasr Sayyad ni terus dapat harta ni, bagi anak bini dia makan, bagi family-family lain makan, dan harta dia still banyak dan dia mula menderma ke orang lain. Makin banyak dia derma ke orang lain ni, timbul satu perasaan, iblis, syaitan tu dah kacau. Dia kata apa? Abu Nasr Sayyad, kau orang kaya, mana boleh derma sikit-sikit? Derma mesti mau banyak baru orang cakap kau kaya. Jadi setelah datang satu perasaan yang derma sebab orang pandang dia kaya, bukan derma ikhlas kerana Allah. Jadi datang satu malam, satu mimpi telah datang dalam Abu Nasr Sayyad ni. Dia dekat padang mahsyar, dekat ramai orang, umat daripada Nabi Adam sampai hari kiamat ada kat padang mahsyar tu, dan satu demi satu, seorang demi seorang dipanggil untuk dihisap, untuk dicek amal dia depan Allah. Jadi Abu Nasr Sayyad ni sampai dia punya turn, malaikat panggil dia, Abu Nasr Sayyad, cepat ni turn kau. Lebih kurang dipanggil Abu Nasr Sayyad ni. Kemudian dia pun perform lah amal dia. Keburukan ternyata memberati daripada timbangan amal baik dia. Abu Nasr Sayyad dah takut. Kejap lagi malaikat tanya dia, Abu Nasr Sayyad, ada lagi tak? Baki apa-apa amal kau yang kau nak timbang? Jadi Abu Nasr Sayyad nampak satu gunung sedekah yang dia telah buat masa kat dunia, masa dia kaya dulu. Dan gunung tu diletakkan atas timbangan. Dia mengharapkan bila masuk dia punya derma yang banyak-banyak tu terus berat lah. Apabila diletakkan amalan sedekah dia yang banyak-banyak tadi atas neraca timbangan tu, sikit pun tak gerak neraca timbangan tu. Gunung tadi dia punya berat hanyalah seperti kapas, ringan, tak berat langsung. Jadi baru dia sedar yang selama ni sedekah dia yang dengan niat tunjukkan dia ni orang kaya, dia ni orang banyak duit, dan orang dah start
pandang dia dengan satu orang yang dermawan adalah tak ikhlas dan dia buat semata-mata kerana orang lain. Kejap lagi dia dah risau, malaikat tanya, ada lagi tak? Ada baki lagi tak? Tiba-tiba Allah zahirkan 2 keping pinggan, iaitu berisi daging tadi dan berisi manisan tadi, diletak dekat atas neraca timbangan tu. Abu Nasib mula-mula terfikir kat otak dia, apalah 2 keping pinggan kecil ni boleh buat dekat dalam neraca timbangan aku? Tadi satu gunung pun tak infect. Tapi bila letak je 2 pinggan atas neraca timbangan dia tadi, terus berlakunya pergerakan dalam neraca timbangan tu dan benda tu dah jadi stabil. Jadi dia perlukan sedikit lagi amalan baik melebihi amalan jahat dan dia akan masuk syurga. Tiba-tiba zahirlah satu senyuman dan zahir satu titisan air mata, dan benda ni Allah jadikan bentuk fizikal dan diletak atas neraca timbangan. Teruslah neraca timbangan ni memberati amal baik daripada amal buruk. Malaikat kata dia sudah berjaya, dia sudah berjaya, dan Abu Nasr Said dimasukkan dalam syurga. Kemudian dia tersedar kamu ni rupanya aku buat kerana manusia bukan kerana Allah, dan 2 amalan aku tu je yang ikhlas. Jadi hari ni guys, bukan kuantiti, bukan berapa banyak derma yang kita bagi, tapi berapa ikhlas hati kita dalam kita buat ikhlas. Hari ni ramai orang cakap, kan best aku jadi macam Ustaz Abid Liu, aku boleh sedekah macam-macam. Kan best aku jadi macam orang kaya ni, sedekah ni. Bukan nilai, bukan berapa banyak, bukan berapa famous, bukan berapa hebatnya nilai derma, tapi berapa purenya benda yang korang derma. Jadi don't belittle little things. Jangan kecilkan benda yang kecil. Kau nak sedekah RM1 ke, RM10 ke, 1 gelas air ke, benda ni sebenarnya benda kecil ni lah mungkin dinilai lebih berharga di sisi Allah. Ingat, kalau korang musim-musim Covid, PKP ni nak buat derma, nak buat sumbangan kat orang, yang penting bukan quantity, tapi quality of the sedekah. InsyaAllah, stay in style, keep the faith. Assalamualaikum. Okay guys, macam biasa, every time kita orang buat video macam ni, kita orang akan bagi giveaway untuk korang yang menonton video ni. Mungkin korang tengok dekat dalam platform lain, dekat page-page lain, sebab dia orang share konten ni. Sekarang kita orang ada buat satu baju baru, yang mana baju ni bertulisan ikhlas. Ikhlas ni ditulis dalam khat sunbuli yang berasal daripada Basrah, Iraq. Bukan semua orang boleh tulis dalam khat ni, sebab khat ni khat yang kata moden. Jadi yang buat ni pun adalah daripada brand Kali Khat. Kita orang collab dengan dia, korang boleh check out Kali Khat ni. So dia orang yang buat, tapi even Kali Khat dia pakai lagi kaligrafer Malaysia yang profesional untuk buat khat ni, sebab khat ni adalah sangat-sangat rare lah. Bangunan-bangunan mewah dekat negara Arab pakai tulisan khat ni. Jadi dekat sini kita ada tulis ikhlas, God knows, Tuhan tahu apa yang kat dalam hati korang, God knows what is in your heart. Dan kita keluarkan dalam putih dan hitam. Okey, dekat sini pun kita ada buat juga khat sembuli dan korang akan dapat stiker macam-macam lah. Dekat sini ada tulis God knows, Tuhan tahu apa yang kau buat. Tangan kanan ni banyakkan sedekah, buat benda baik, dan God knows, Tuhan tahu. Belakang ada tulis dalam 4 bahasa. Ikhlas Jawi, sincere bahasa Inggeris, ini rendah dalam bahasa India, aku tak tahu. Designer yang tu dia tahu ni memang bahasa India, dan bahasa Cina. Macam mana cara korang nak dapat baju ni, giveaway ni? Sangat mudah. Korang kena pergi ke page Deepfates, ada dekat bawah. Kemudian kau cari video original ni dan korang komen satu poin penting yang korang rasa sangat bagus untuk korang, dan korang tag 3 kawan korang. InsyaAllah ada rezeki korang akan dapat baju ni. Bagi yang nak beli baju ni belum launch lagi, kita akan launch hujung bulan ni. Siapa berminat, korang boleh check out dekat page kita orang, page Deepfates, dan korang boleh dapatkan harga super special. Harga promo kita akan buat masa launching untuk early bird, very limited. InsyaAllah korang ada rezeki, korang yang tengah menonton, korang yang tengah menonton insyaAllah ada rezeki untuk dapat. Sekarang dia pun cantik. Putih ni Masya Allah cantik. Untuk perempuan okey lah putih ni. Laki pun kalau siapa yang pandai jaga putih, bolehlah pakai putih. Dan hitam ni pun sangat cantik Masya Allah. Okay guys, itu saja. Terima kasih. Thanks for watching. Stay in style, keep the faith. Assalamualaikum.